Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu kami Jabatan Pertanian Negeri Johor ingin mengucapkan banyak terima kasih di atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan peserta kursus pada pagi ini yang bertajuk Kaedah Cantuman Pokok Buah-buahan, Kaedah Pelbagai Tun, yang mana merupakan kursus yang kali kedua untuk kursus upskilling pada tahun ini anjuran Jabatan Pertanian Negeri Johor secara online. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menyertai kursus bersama Jabatan Pertanian Negeri Johor. Dan tak lupa juga terima kasih pada semua kru yang menjayakan kursus kita pada hari ini, dan juga tuan rumah Jabatan Pertanian Daerah Tangkap. Saya ingin perkenalkan pada tuan-tuan dan puan, kursus kita pada hari ini yang akan dikendalikan oleh Tuan Haji Ahmad Kri bin Mardi. Beliau merupakan satu orang yang mahir lah, pakar, kita boleh panggil seorang pakar dalam bidang pertanian ini, dan beliau juga merupakan bekas penolong Pegawai Pertanian di Institut Pertanian Aitam. Dan untuk tidak melengah masa, majlis dengan menghormatnya bersilakan Tuan Haji Ahmad Kri untuk mengendalikan kursus kita pada pagi ini. Dengan segala macam bersilakan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan seperjuangan, petani-petani dan juga pengusaha-pengusaha bidang pertanian yang dikasihi sekalian. So alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi pada pagi ini kita berpeluang untuk berkongsi satu dua pengetahuan ataupun pengalaman input teknologi pertanian. Saya rasa teknologi pada hari ini iaitu teknologi mengetut ataupun marketing bagi pokok buah-buahan ataupun pokok bunga-bungaan dan lainnya. Ia sangat berguna kepada kita untuk kita membiakkan tanaman tersebut. Okey, baik, untuk tidak buang masa, saya teruskan program pada hari ini. Okey, tajuk kita hari ini ialah kaedah mengetut tanaman. Jadi sebelum ini kita tahu kaedah pembiakan tanaman ada dua kaedah. Yang pertama, guna biji benih. Yang kedua, kaedah tampang. Kaedah tampang maksudnya kaedah yang tidak menggunakan biji benih. Jadi hari ini mengetut, maknanya kita tidak guna biji benih. Kaedah tampang, ada berbagai kaedah pembiakan tampang. Di antaranya ialah cantuman mata tunas, cantuman baji, mengetut, keratan, tisu culture. So ini kita panggil dia pembiakan tampang. Berbanding dengan pembiakan menggunakan biji benih. Apa dia kelebihannya untuk kita lakukan pembiakan tampang? Pembiakan tampang ni di antara kelebihannya ialah hasil tanaman yang kita biarkan itu sama dengan baka induk yang kita perolehi. Kalau pokok itu kita dapati dia adalah mengeluarkan hasil yang tinggi, tahan penyakit, so bila kita melakukan pembiakan tampang, kita akan dapat hasil yang sama dengan pokok induknya. Dari itu kita kena waspada tentang ini. Kena ambil daripada pokok. Jadi peringkat pertama ialah pemilihan pokok itu penting. Sebaik-baiknya pilih pokok yang telah matang, yang telah berbuah, yang telah ada sejarah pengeluarannya. Seperti saya sebutkan tadi, memang buah banyak, rajin berbuah, kemudian dia tahan penyakit dan sebagainya. So kita pun pilih. Kemudian variety ini variety yang diperlukan oleh orang ramai. Jadi kita biarkan pokok tersebut
kemudian kita boleh tanam ataupun kita jual. Okey. Yang kedua, saya nak ingatkan, semua pembiakan tampang, dia tak ada akar tunjang. Tak ada akar tunjang. Akar tunjang ni fungsinya ialah menyokong pokok. Yang lain-lain tu akar serabut, ya, dan kemudian akar rambut untuk menyerap nutrien. Jadi oleh kerana pembiakan tampang, terutamanya kaedah mengetut yang akan kita pelajari sebentar lagi ini, tiada akar tunjang. Jadi bila tak ada akar tunjang, kita kena ambil kira juga pokok yang mana yang kita nak tut. Contoh pokok durian. Pokok durian kita sedia maklum dia besar, kita boleh tut dia. Tetapi bila kita pindahkan ke ladang, kita letak, dia tak ada akar tunjang. Jadi pokok tu akan besar tinggi, jadi mudah tumbang. Sebab itu walaupun boleh ditut, tetapi jarang kita gunakan kaedah mengetut ini untuk pokok durian. Macam itu. Begitu juga dengan pokok rambutan, pulasanya. Kebanyakan pokok-pokok yang jenis berkayu boleh ditut. Okey. Itu jadi sering kena ingatkan itu. Okey. Sebelum ini kita gunakan kita mengetut pokok dengan kaedah membuat kelaran seperti ini. Kamera kalau boleh fokus. Maknanya sebelum ini, bila sebab mengetut dia, selalunya perdahan tu kita akan buat kelaran gini, kita buang kulit dia, lepas tu kita kikis, macam ni. Sebelum ini macam ni. Jadi bila kita buat ni, sebenarnya kita menggunakan mengambil masa yang panjang, yang lama. Satu. Nombor dua, setengah tanaman ini kita sukar nak kopek kulit dia. Jadi kerja-kerja nak membuat kelaran seperti ini dan nak mengikis, sini makan masa. Jadi kerja-kerja mengetut menjadi lambat. Tetapi insya-Allah pada pagi ini saya akan tunjukkan kaedah mengetut yang sangat mudah. Tak sampai 1 minit kita siap satu. Tak sampai 1 minit kita boleh siap untuk mengetut satu dahan jambu. Teknologi masa kini memungkinkan kita mengeluarkan tanaman-tanaman yang advance, yang cepat mengeluarkan hasil. Jadi kita sedia maklum, pokok kalau kita tanam menggunakan biji benih, dia lambat matang, lambat mengeluarkan buah. Kaedah tampang cepat berbuah. Satu. Tapi sekarang ni ada teknologinya memungkinkan bahawa hari ini kita tanam pokok, guna kaedah mengetut ni, hari ini kita boleh tanam, hari ini boleh berbuah, hari ini kita boleh bikin hasil. Itu istimewanya. So saya tunjuk hari ini kaedahnya dan tanaman apa yang boleh buat seperti itu. Okey? Tu tuan-tuan take note yang ini. Macam cerita kartun tapi reality. Saya dah buat benda ni. Tapi hari ini saya nak tunjuk ada dua. Yang pertama sekali kita pilihlah tanaman apa yang kita nak tut. Tadi saya dah cakap pokok berkayu semuanya majoriti boleh ditut. Tetapi sesuai tak pokok itu ditut. Macam pokok durian tadi, kalau dia besar tapi tak ada akar tunjang, dia mudah tumbang. Dan itu jarang orang buat kaedah tut, walaupun dia boleh tut. Rambutan pun macam itu, boleh ditut, tapi jarang digunakan untuk dengan kaedah mengetut. Tapi digunakan cantuman mata tunas. Cantuman mata tunas bawahnya ialah disemai menggunakan biji untuk pokok penanti. Jadi ada akar tunjang, dicantum atas saja. Tapi mengetut tidak. Okey. Jadi di antara pokok yang biasa digunakan untuk mengetut ialah jambu batu, jambu air, limau, jenis-jenis limau. Kalau pokok bunga rose, maknanya dia ada jenis kayu. Itu memang biasa digunakan.
sebab pokoknya pun tidak besar dan rendah. Baik, sekarang ni saya nak maklumkan bahawa langkah-langkah untuk membuat kerja-kerja mengetut tanaman. Yang pertama sekali, tadi pilih tanaman. Yang kedua, pilih pokok. Pokok apa? Contoh, saya ambil contoh jambu batu ataupun jambu air. Kita pastikan pokok jambu batu yang kita nak tut itu ialah pokok yang mengeluarkan hasil yang banyak, yang tahan penyakit, yang subur. So pokok itu kita pilih. Okey? Jangan pilih sembarangan. Kalau pokok-pokok lain, seboleh-boleh kita tahu sejarah pokok itu. Pokok itu telah berbuah. Okey, jadi kita dapat confirm. Satu ya. Yang kedua, pilih dahan. Pilih dahan. Dahan yang mana kita nak tut? Dahannya yang pertama sekali, dahan yang bersaiz lebih kurang jari kelingking kita. Seperti ini. Kurang-kurangnya macam ini. Kemudian dahan apa? Dahan yang sederhana keras. Sederhana keras. Maknanya bukan yang di hujung, yang warna hijau tu jangan. Yang sederhana keras ataupun bahagian bawah lagi yang keras. So selalunya dahan dia ada 3 step. Satu yang warna hijau itu dahan lembut, kemudian sederhana keras lebih kurang sejengkal daripada itu, kemudian bawahnya dahan keras. Okey. Yang ketiga, jangan pilih dahan ataupun tunas air. Kalau tunas air itu dia memang vigor, dia cergas tapi tak produktif. Maksudnya dia boleh hidup dan dia besar tapi tak ada hasil. Hasilnya sangat rendah. So jangan pilih dahan tunas air. Jadi pilihlah dahan-dahan yang mendatar ataupun yang agak menaik ke atas seperti ini. Daripada kedudukan dahan yang mendatar, yang dahan. Pengalaman saya, dahan yang tegak begini ataupun condong sikit begini lebih cepat keluar akar berbanding dahan yang tunduk ke bawah. Jadi pilihlah cepat lambat untuk keluar akar. Selepas itu barulah kita buat kerja-kerja mengetut. Saya harap selepas ini kita boleh gunakan teknologi yang mudah ini. Tidak lagi guna dadah mengetut. Okey, baik, sekarang saya akan tunjukkan kaedah mengetutnya. Okey, di antara bahan-bahannya sekarang ni, yang pertama sekali ialah medium. Medium ni. Medium, nak guna medium apa? Selalunya saya gunakan tanah campuran. Tanah campuran terdiri daripada 50% topsoil yang telah kita ayak halus, campur dengan kokopit, campur dengan sedikit arang sekam. Okey, satu. Yang paling mudah sekali, tuan-tuan boleh gunakan peat moss. Peat moss. Okey, peat moss yang beli dia, senang dah siap. Okey. Untuk media ni saya nak ingatkan, kebanyakan orang sediakan media ini dibasahkan, dilembabkan sampai boleh kepal. Saya nak maklumkan, kalaulah itu diteruskan, itulah sebabnya peratus kejayaan mengetut jadi rendah. Medium yang kita gunakan hendaklah kering. Kering. Okey? Jangan kering. Kalau peat moss ni keluar daripada bag macam ni, segini saja. Dia ada lembab sikit-sikit. Yang ini pun kering. Jangan disiram dengan air atau soil, biar dia kering. Kalau kering, insya-Allah macam 100% boleh jadi. Okey? Kering. Medianya mesti kering. Okey, yang kedua, selain daripada itu ialah kita gunakan plastik. Untuk hari ini saya nak tunjukkan kaedah. Media ni tuan-tuan boleh isikan dia dalam plastik seperti ini. Ini plastik 3x5. Kalau nak besar sikit, gunakan plastik yang ini. 7x9. Kalau kita tut dahan besar sikit, gunakan yang lebih besar lagi, macam gini. Okey, ikut saiz dahan. So kita isikan plastik, kemudian ujungnya kita ikatkan plastik. Ada tali lebih kurang panjang macam ini, untuk mengikat. So kalau kita nak buat kerja mengetut banyak, kita siapkan ini terlebih dahulu banyak-banyak. Siapkan.
plastik macam ini. So boleh banyak-banyak. Gunakan dawai ni, dawai halus. Dawai halus ni RM2 boleh buat 500 tot. RM2 dia. Jadi lepas tu dawai ni kita potongkan dia pendek-pendek macam ni. Saiz macam ni. Pendek saja. Sekadar untuk satu kali lilit dahan. Macam itu. Okey. Kalau dahan itu besar, agak kasar, kita gunakan dawai yang agak kasar sedikit. Tapi kalau tutup macam ni, jambu batu dan jambu air memadai, dawai yang halus saja. Okey. Anda boleh juga sediakan kabel tight seperti ini untuk mengikat. Okey. Baik. Sekarang ni saya akan tunjukkan kaedahnya. Contoh, ini dahan jambu yang telah kita pilih, lebih kurang ni. Mula-mula sekali kita buangkan sedikit daun-daun ni supaya kita mudah membuat kerja-kerja ini. Lepas tu langkah yang kedua, gunakan dawai halus. Dawai halus ni yang telah kita potong ni. Ini bekas daun tadi, ini bekas daun. Okey. Letakkan dawai itu bersilang seperti ini. Okey. Lepas tu gunakan plier. Gunakan plier untuk mencerut di bahagian bawah bekas daun. Satu kali, dua kali, tiga kali. Cerut seberapa kuat. Cerut seberapa kuat. Lepas tu kita rata macam ni. Okey. Kalau terlebih cerut pun tak apa. Kalau dia terluka pun tak apa. Kalau was-was dia dah cukup kuat belum? Kalau was-was boleh tambah lagi satu pun boleh. Sebenarnya satu pun sudah memadai. Okey, lintangkan macam itu. Kita letak ini, cerut. Cerut. Pulang dia seberapa kuat yang boleh. Lepas tu ratakan. So, kaedah ini sangat cepat menggantikan kaedah mengikis kulit buat gelaran. Belah macam ni. Okey. Macam ni tengok. Okey. Lepas tu apa kita buat? Ini ni, tengok saya buat contoh gini supaya lebih nampak. Ini tadi yang kita cerut dengan dawai ni berada di tengah-tengah, kita masukkan dia ke tengah. Masuk dia. Okey. Lepas tu kita katuk rapat macam ni. Bila katuk rapat, yang ini ni kita gunakan tali yang lebih tadi ni untuk kita ikat dengan kupat. Tali ni, jadi kalau kita sediakan tali tu lebih panjang, senang kita buat kerja. Okey, ikat sini. Okey, siap. Kalau dahan ni besar, kecil, kita guna saiz macam ni. Kalau agak besar, kita sediakan besar lagi. Okey. Kalau besar lagi, besarkan lagi. Okey. Ingat media kering. Kenapa kering? Okey. Biasanya pokok ni akan terdedah kepada panas, hujan dan sebagainya. Kemudian pembungkus yang kita guna ialah plastik. Lepas setengah jam ataupun 1 jam, medium ni plastiknya akan berpeluh. Dan dia sendiri akan melembabkan media tersebut. Bila dia sekadar untuk lembab saja, memungkinkan akar boleh keluar. Tapi kalau tuan-tuan guna medium yang basah, nanti di sini akan terlalu basah. Bila terlalu basah, maknanya tak ada ruang udara pada media. Bila tak ada ruang udara, akar tak nak keluar. Sebab kalau dia keluar pun dia akan mati. Jadi dia tak keluar akar. Jadi kebanyakan peratus mengetut, kejayaan peratus mengetut rendah sebab media terlebih lembab ataupun basah. Okey, yang ini ni tadi, tuan-tuan, saya tadi lepas cerut, saya terus katuk dia. Sebab itu pun okey. Tapi kalau tuan-tuan nak tambah lagi, maksudnya perlu ke letak penggalak akar? Ikut jenis tanaman. Kalau tuan-tuan nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Saya bagi tip. Contoh, ni contoh penggalak akar. Okey. Kalau tuan-tuan tak ada benda ni, yang paling senang sekali, tuan-tuan boleh guna
bawang merah. Guna bawang merah pun boleh kalau nak ni. Kalau nak letak guna. Tapi ada setengah tempat dia guna lemak kambing pun boleh juga, selain daripada penggalakan iaitu Auzin tiruan ni yang ada dijual di kedai-kedai pertanian. Sekali lagi saya tunjuk dalam bentuk. Okay. Contohnya tadi ni kita ambil, kalau nak sapu, kita dah buang daun, ni bekas daun ni tadi ni, ceruk sekuat hati tak apa. Okey. Kalau nak letak hormon, ambil ni, sapu bahagian atas. Sapu bahagian atas. Bawang ni perangkan busuk dekat bahagian atas. Ini sebagai ganti penggalak akar. Bahagian atas yang kita sebelum ni saya ada juga membuat sedikit inovasi menggunakan kaedah ini. Ini PVC yang saya gunakan. Boleh gunakan plastik. Gunakan plastik, letak macam ini. Okey. Lepas tu letakkan media di atasnya. Seperti ini. Okey. Ini tadi sama-sama juga kat tengah-tengah. Kita letakkan macam ni. Letakkan. Lepas tu gunakan penyepit. Jadi kita boleh tinggal. Ini. Okey. Lepas tu nak ikat dia, kita boleh guna tali. Ataupun gunakan cable tie pun boleh juga. Seperti ini. Kalau gunakan cable tie, kita masukkan sini. Contohlah macam itu. Kemudian yang bahagian bawah kita buat macam ini. Kalau nak guna ikat tali pun boleh, cable tie pun boleh. Okey. Dan bila dah ikat, kita boleh buka ini. Kita boleh buka. Okey. Seperti itu. Itu pun boleh juga. Ini kaedah sebelum ni. Yang terkini yang saya tunjuk tadi mula-mula. Okey. Ya, macam tu saja. Tak perlu disiram, tak perlu bedah. Bawa dia biarkan saja. Akar akan mulai keluar. Tapi bila akar telah keluar, jangan terus potong. Okey? Pastikan akar tu mula-mula dia warna putih, dia tukar menjadi warna perang ataupun warna coklat. Baru boleh potong. Ini untuk jambu air, jambu batu dan sebagainya. Tetapi saya nak ingatkan, kalau yang berminat sangat, contoh dia ada pokok longan yang buah bagus, longan kristal ke, longan lada hitam ke, longan macam-macam lah, memang bagus. Dia nak tot dan jadi dah keluar akar. Ini untuk keluarga lansium, ataupun jenis-jenis rambutan, longan dan sebagainya. Kalau dah keluar akar, jangan potong terus. Tak boleh potong terus. Tuan-tuan kena buang daun dia semua tu. Buang daun, gotolkan semua dulu. Nanti dia akan keluar tunas. Baru nak keluar tunas baru boleh potong. Kalau macam ini tuan potong, pindah, insya-Allah mati semua. Tak boleh. Okey? Tapi kalau macam jambu batu, macam ini dah tubuh dah keluar akar. Tengok. So sekarang ni saya nak tunjuk pula cara nak pindahkan ke dalam polybag. Okey. Contohnya kalau macam gini, ni di pokok, kita potong dekat bahagian bawah sini. Dekat saja. Okey? Dia panjang macam ini kan. Jangan tanam macam ini. Kita ambil lebih kurang 40 ke 50 cm je. Ni potong lagi. Tinggalkan macam ini. Daun ni nak tinggalkan sikit-sikit saja. Jangan banyak. Macam ini. Okey? Lepas tu kita sediakan polybag. Polybag ni
Yang biasa guna ialah saiz 6x9 ataupun saiz seperti ini, 8x10. Isikan tanah campuran ni sebanyak ni 1/3. Selepas itu ni hasil yang kita telah tutup tadi ni, jangan lupa kita potong. Dah potong ni, talinya dibuka, jangan tak buka. Okey, buka tali ni. Ikatan yang telah kita buat tadi ni perlu dibuka. Tengok. Yang ini tadi tanah kita dah isi 1/3, kita letakkan tegak macam ni. Lepas tu kita isi dengan tanah. Ini pun saya suka ingatkan, ini jangan lupa diletak ni, supaya dia betul-betul rapat. Jadi akar tadi betul-betul bersentuh dengan media. Okey, dah siap ini, siram dengan air banyak-banyak, letakkan dia di tempat teduh. Letak tempat teduh. Bila dah tempat teduh, jangan diusik-usik, biarkan saja. Jangan sekejap tarik, buka, tengok akar ni masuk. Jangan, biarkan macam ni je. InsyaAllah, bila kita buang daun macam ini, kita mengurangkan kehilangan air melalui perpuluhan. Satu. Nombor dua, bila daun-daun macam-macam ni mula keluar rimbun cantik, maknanya akar dekat bawah pun telah banyak. Jadi kita dalam tempoh itu lebih kurang 2 bulan, kita sudah sesuai untuk pindah ke ladang. Tidak digalakkan langsung kita tot ni, potong-potong terus tanam dekat ladang. Tak sesuai. Okey, tapi lebih bagus pindahkan ke dalam polybag terlebih dahulu. So itulah kaedah mengetut yang paling mudah, paling ringkas sekali. Pengalaman saya, untuk setengah jam kita boleh mengetut lebih kurang 20 pokok. Sebelum ini kita mengetut satu tot lebih kurang 10 minit. Tapi sekarang setengah jam kita boleh buat 15 ke 20 tot. Cepat. So itu kaedahnya. Untuk pagi ni saya bagi ekstra sedikit lagi, iaitu satu lagi kaedah mengetut betik. Kalau dulu-dulu saya belajar pun, betik hanya boleh dibiarkan menggunakan biji benih. Tetapi sekarang betik boleh dibiarkan menggunakan kaedah tut. Kaedah tut. So betik yang macam mana nak ditut? Kadang-kadang kita nampak pokok betik, dia ada dahan dan ada buah-buah. Yang ini yang paling bagus sekali. Kita tut dekat dahan yang sedang berbuah. Kita tut dahan tersebut. Ataupun boleh juga tuan-tuan tanam betik, dah keluar buah, dah tinggi, nak bagi dia rendah, dekat batang utama tu kita tut. Ada buah atas, kita tut dekat-dekat. Lepas tut, dah keluar akar, terbutuh, kita rendahkan balik. Boleh tanam dalam pasu, dan jadi pokok tu rendah. Nanti dia dah tinggi, tut lagi, rendahkan lagi. Itu kaedahnya. Jadi bagaimana cara mengetut betik ataupun nak mengetut pokok-pokok lain yang sukar nak jadi dengan kaedah biasa. Contoh yang penting sekali lah bagaimana betik untuk ditut, cara mengetutnya. Kalau boleh nak mengetut betik yang dah berbuah, atas dah berbuah, dekat dahan atau sebagainya, kita pilih dahan. Lepas itu kita gunakan pisau seperti ini, sebab dia dahan dia keras. Guna pisau, kita belah sini. Naikkan dia. Selepas itu, apa yang kita buat? Kita sendal dia dengan dawai seperti ini. Biar dia tenganga macam ni. Okey. Selepas ini kaedah. Ini menggantikan kaedah cerut tadi. Baik, ini kita belah dia. Okey, kita belah. Ini dah pasti dia ni. Kalau tuan-tuan tak nak letak dawai macam ini, boleh juga ambil plastik, letakkan kat bawah ni.
supaya dia tidak merapat balik. Lepas tu gunakan kaedah ni yang kita belah betul, letak macam ini, kita katukkan dia. Okey. Sudah siap. Kemudian dipindahkan ke dalam polybag selalunya. Kemudian bila tanam guna biji benih, dia ada akar tunjang. Akar tunjang ni selalunya bila kita tanam, kita akan cantas dia, untuk menggalakkan dia keluar bunga betina ataupun keluar bunga hermaphrodites, bunga pondan. Tapi kalau kita tut, tadi saya dah cakap, ini kaedah pembiakan tampang, dia tak ada akar tunjang. Tak ada akar tunjang. Jadi pastikan betik yang ditanam menggunakan kaedah tut, jangan bagi dia tinggi-tinggi, sebab sokongan tak kuat. Jadi kaedah ini, nanti besok kalau dah jadi macam ni, bila akar telah mula keluar di sini, kita potong dia, potong bahagian ni, so pindahkan dalam pasu ataupun pindah dalam polybag. Dan daun yang bahagian atas ni kita potong, macam tadi kita potong sebahagiannya, barulah kita pindahkan. Dan letakkan di tempat teduh 2 ke 3 minggu. Lepas tu boleh dedahkan pada panas. Andai kata, tadi saya katakan, andai kata pokok daun yang kita tut tadi ni telah berbuah, biarkan dahulu dia, biarkan dia jadi berbuah sampai dia nak kuning, baru kita pindah ke ladang. Jadi buah atas dah buah kuning, akar dah penuh, kita potong, terpindahkan dalam polybag ataupun dalam pasu. Dah siap semua, dah siap tanam, kita petik buah kuning. Jadi kita tanam betik hari ini dah berbuah, hari ini boleh petik hasil. So macam hidup di syurga lah. Dulu macam kita kartun, hari ini tanam, hari ini buah, hari ini boleh petik. So boleh dilakukan pada pokok betik, InsyaAllah. Jadi senang je dilakukan betik. Boleh dapat. Jadi itu 2 kaedah ataupun 3 kaedah tadi. 3 kaedah. Satu, menggunakan uncang, guna kaedah cerut. Yang kedua tadi gunakan alat ini. Alat ni dulu saya juga yang cipta benda ni. Saya panggil AKM Tech Tooth nama dia. Okey. Yang ketiga, kaedah belah. Ada satu. So itulah lebih kurang kaedah mengetut untuk pokok buah-buahan. Okey, baik, sekarang ni sekali lagi saya tunjukkan untuk lebih faham. Saya ulang balik untuk mengetut pokok jambu air. Ni untuk jambu air. Dan ni contoh ni dahan ni dahan besar jambu air. Jadi oleh kerana dia keras, kita gunakan dawa yang agak keras sedikit, yang kasar sedikit. Ini bahagian ni kita boleh letakkan. Selepas itu menggunakan plier ni, menggunakan plier. Okey. Kita cerut. Tuan-tuan, masa cerut ni jangan khawatir. Kalau lebih cerut pun tak apa. Keras. Okey. Betul-betul tidak besar, kita pakai dahan besar sikit. Maaf. Sekali lagi, belah. Okey. Ini tak kisah ni, atas bawah macam ini pun boleh. Masukkan. Masuk. Masuk. Ini kaedah ni yang paling senang dari saya pun. Sekarang paling suka guna kaedah ini. Ikat dengan kuat supaya dia tak bergerak. Tak boleh pusing, tengok. So masa ini tali kena lebih panjang sikit dah. Masukkan. Taruh. Okey, siap. So itu saja, tuan-tuan. Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya kepada saya. Lain-lain maklumat
Kita mengetuk ni tak kisah, boleh pagi, boleh petang, boleh malam, itu waktu kita senang. Bila-bila boleh tut. Tempoh keluarkan dia satu gantung pada tanaman. Yang kedua tadi saya cakap dahan. Dahan yang tuan-tuan pilih, dahan yang tunduk ke bawah lambat, yang mendatar dengan yang agak mendekat sikit lebih cepat keluarkan. Yang ketiga cuaca. Kalau panas sangat dia lambat keluar. Okey, ada panas, ada hujan sikit. Tapi purata 2 bulan tu memang dah keluarkan. Bila dah keluarkan, kita pun dah rasa gembira. Tunggu dia tukar warna putih kepada warna keperangan. Lepas tu baru kita potong. Okey. Media ni campuran itu. Okey, media tadi kalau kita tanya media dia, ni campuran ni. Yang paling senang sekali tuan-tuan guna peat moss, tanah semai. Pakai inilah, tak payah lembabkan lagi, tak payah siram air ni. Dah cuma dari. Kalau tanah juga boleh buat campuran tanah seperti ini. Ini 50% tanah, kemudian lebih kurang 30% kokopit dan campur arang sekam. Ini pun ingat media kering. Kering ataupun lembab, ada lembab sikit-sikit ni. Saya pegang ni pun dia lerai. Jangan di kepala-kepala, tak payah. Lerai, kering. Kita nak kenal tunas air yang mana? Tunas air ialah tunas ataupun dahan yang tumbuh tegak pada dahan atau batang. Kalau pada batang, dia tumbuh terus tegak. Tumbuh terus tegak. Kalau pada dahan, dia tumbuh tegak. Yang tumbuh tegak tu betul-betul tegak. Itu tunas air. Tunas air jangan ditut. Dia memang cegah, memang cepat besar, tapi tak ada buah. Jangan pilih tunas air. Dia 10 aja dia. Kalau dia cuma sekadar lembab je, macam ni, lerai. Kalau tuan-tuan lembab pegang, boleh kepal, mana dah lebih. Pegang, pegang kuat-kuat, lepas pun dia lerai juga. Memang kering. Tak payah spray, tak payah spray. Dia kering ni itu je. Bukan 50%. 50% tu dah ada, sangat basah. Kalau tuan-tuan beli peat moss tu keluar daripada beg, itu terus guna. Letak. Okey. Kalau terlebih lebat, peratus kejayaan rendah. Okey. Kalau sayang pokok betik yang ada cabang-cabang, sutut di cabang. Okey, satu. Nombor 2, pokok betik yang dah tua. Kalau tinggi, pergi letup dari kat atas. Nanti lebih kurang 2 kaki daripada buah tu, kita letup dari situ. Nanti dah keluar, kita potong, rendahkan lagi. Tanam rendahkan semula. Nanti dia naik tinggi ni, letup lagi, rendahkan lagi. Jadi tanam betik sekali je, lepas tu boleh terus menerus. Okey. Pastikan yang paling bagus sekali kalau nak tutup betik, pilih dahan tunas yang berbuah. Jadi kita boleh cepat dapat buah. Okey. Kebanyakannya dahan yang kita tutup tadi, bila dah bergerak kita boleh potong terus, dan buang daunnya kita pindah dalam polybag. Tapi kalau untuk pokok-pokok jenis seperti rambutan, pulasan, longan, jangan potong terus, tapi buang daun dulu. Bahagian atas ni buang daun dahulu. Nanti bila dah keluar tunas semula, masa tunas kecil-kecil tu, lebih kurang 1 cm tu, masa tu baru kita potong. Kita pindahkan ke ladang. Okey. Saya nak maklumkan juga lah. Andai kata panjang macam ni, boleh tak kita dalam satu dahan tut 1, 2, 3? Boleh. Boleh je. Tapi kalau nak tut yang ujung dulu. Sini. Lepas 2 minggu, tut bawah sini. Okay. Lepas tu tut bawah lagi. Jangan tut bawah dulu. Tut atas dulu. Sebab nanti atas keluarkan dulu, potong. Okay. Ni keluar akar, potong lagi. So, boleh buat satu dahan, 3, 4 dahan pun boleh buat. Okay. Saya belum cuba untuk pokok kelapa. Pokok kelapa di jenis apa? Monoecious ke dioecious? Saya tak ada pengalaman. Kalau nak cuba bolehlah cuba. Macam mana pokok kelapa? Setakat ni pokok pisang kita tidak. Pokok pisang
kita jarang itulah. Sekarang ni guna sulur ataupun guna tissue culture ataupun pembelahan lah, pembelahan. Pokok pisang berumur 4 bulan setengah. 4 bulan setengah kita cocokkan dekat mata, lebih kurang 1 meter daripada paraf kita ni, cocokkan dia sedalam 1 inci, tu tarik sampai ke bawah, buat semua. Nanti menggalakkan pokok pisang tu akan mula keluar jantung yang hampir serentak, hampir serentak. Itu boleh lah, tapi bukan membiak pokok pisang. Pokok buluh tak payah. Sebenarnya gini, pokok buluh selalunya sama ada kita ambil anaknya ataupun guna keratan. Mana-mana pokok yang boleh biak secara keratan, bagus guna kaedah keratan. Tak payah tut. Tak payah ditut. Buluh madu atau sebagainya. Tapi kalau guna buluh, kalau guna kaedah keratan, dia lambat membiak. Tapi kalau kita ambil daripada bawah anaknya, dia cepat membiak. Gitu. Okey, mula-mula letak air sahaja. Apabila tunas-tunas telah mulai keluar, barulah letakkan baja. Baja yang bagus letak dalam polybag ini ialah baja pembesaran yang ada humic acid. Yang ada humic. Contohnya lah 888, kemudian ada plus humic acid. Itu sangat bagus supaya dia galakkan perakaran yang lebih bagus dan semua. Tapi hanya sedikit, lebih kurang 1 sudu teh untuk 1 polybag setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. So insyaAllah. Oleh kerana tadi kita masa tanam, kita buang daunnya terlebih dahulu. Dalam masa 2 bulan, daun tu akan tumbuh dengan cantik, bermakna akar bawah pun telah berkembang dengan cantik. So boleh pindahkan ke ladang. Okay. Yang ini sebenarnya gantung pada permintaan. Okey, selalunya kita buat di ladang-ladang lah, ladang-ladang yang telah mengeluarkan hasil. Ada orang buat tempahan, kita pun tutlah dengan banyak macam itu. Macam sekarang saya terima tempahan orang 50, saya buat 50. Nanti dalam 2 bulan lagi dia orang datang lah. Kalau dia tempah 1000, kita buatlah 1000. Buat tempahan itu. Sebab kita nak pilih pokok yang kita kendaki, iaitu pokok yang keluar hasil yang tinggi ataupun tahan penyakit dan sebagainya. Boleh, itu tak ada masalah. Sebab akarnya terlindung di dalam plastik, kita sembuh seperti biasa saja. Boleh guna. Okey. Saya ucap terima kasih di atas komitmen anda semua kerana memberi perhatian di atas penyampaian info dan juga teknologi mengetut pada hari ini. Semoga nanti kalau ada nak penerangan lanjut lagi, boleh hubungi saya di nombor telefon 016 770 8143. Jadi untuk itu akhir daripada saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kelemahan di dalam penyampaian saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.